Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan Pusi, Tuan Imam, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama sekali kita manjatkan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memanjangkan umur kita untuk kita masuk ke tahun yang baharu, iaitulah tahun 1445 Hijriah. Moga-moga apa yang kita doakan di penghujung tahun 1444 dan di awal tahun 1445 ini dikabulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah keadaannya kita sebagai muslim sentiasa meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi dalam keadaan kita masuk ke satu tahun yang baharu, yang kita mengharapkan moga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita lebih baik dan Allah taala hapuskan segala dosa-dosa kita yang lalu. Walaupun tidak ada nas yang khusus menyatakan bahawa kita mesti berbuat sedemikian. Ya, memanglah ada orang yang mempertikai dan sebagainya, tapi tidak ada juga nas yang melarang. Tidak ada nas yang mengatakan tak boleh kita doa pada hari pertama dalam tahun Hijri ataupun hari yang terakhir pada tahun Hijri. Tidak ada nas. Jadi doa ni bila-bila waktu pun boleh. Apatah lagi ketika mana kita memerlukan, seperti kita nak mula pergi bekerja, kita mula nak masuk peperiksaan, biasanya kita akan doa. Apatah lagi kita nak masuk ke tahun yang baharu ni, maka kita pun berdoa jugalah sempena dengan tahun baharu ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita daripada segala musibah, bencana, dan Allah Subhanahu wa taala perbaiki iman kita, amal kita menjadi orang yang lebih baik. Dan yang lebih penting daripada itu, moga-moga Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan beriman dan beramal soleh, kalau tahun ini takdirnya tahun yang terakhir untuk kita. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang berahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ini kita sambung kajian kita membaca buku diskusi isu akidah dan pemikiran semasa di Malaysia. Jadi alhamdulillah kita dah membahaskan tentang manhaj wasatiyah dalam dalam perkara ketuhanan ataupun perkara ilahiyat, yang mana kita dah masuk yang terakhir, perbahasan berkenaan dengan bagaimana wasatiyah dalam af'alullah ataupun af'alul ibad, iaitulah perbuatan hamba, yang mana kita ahlu sunnah wal jamaah berada pertengahan antara dua kumpulan yang ekstrim, iaitulah satu yang dinamakan sebagai kumpulan Qadariyah dan satu lagi itulah yang dinamakan sebagai kumpulan Jabariyah. Jadi kita ahlu sunnah wal jamaah kita berada pertengahan. Jadi kita ahlu sunnati wal jamaah berada pertengahan antara dua kelompok yang ekstrim ini, iaitulah kelompok Jabariyah yang mengatakan bahawa kita ini dipaksakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak mempunyai pilihan. Jadi segala-galanya dipaksa sehingga kita tak boleh berbuat apa-apa. Sebab bagi mereka, bila kita menerima takdir ini, seolah-olahnya takdir ini telah menentukan segala amal perbuatan kita sehinggalah kedudukan kita di akhirat. Jadi kita tak ada pilihan. Kita kena ikut sahaja apa yang telah ditakdirkan. Kalau andai kata kita miskin, biarlah kita terus dalam keadaan kemiskinan. Apa alasannya? Alasannya saya dah ditakdirkan sedemikian.
Kalau dia umpama jadi pencuri, maka dia kata saya dah ditakdirkan jadi pencuri, saya tak ada pilihan kecuali saya kena terus mencuri, dia katakan. Ya, kalau kita tanya kenapa awak tak semayang, dia kata saya ni memang dah ditakdirkan ahli neraka. Jadi mana ada ahli neraka semayang, jadi saya tak payah semayang dah. Kita pun tak tahu, dia tahu mana yang dia tu dah ditakdirkan ahli neraka. Ya. Jadi ini golongan Jabariyah yang mengatakan seolahnya manusia ni tidak mempunyai pilihan. Ahlus Sunnah wal Jamaah counter balik. Ya, kita beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala-galanya dan dia menulis takdirkan berdasarkan ilmunya. Allah Taala menulis takdir segala sesuatu ni 50,000 tahun sebelum dia menciptakan langit-langit dan bumi. Bagaimana Allah Ta'ala menulis takdir segala sesuatu berdasarkan kepada ilmunya yang mungkashif, yang menyingkap segala-galanya. Ilmu Allah itu dia tidak terhad. Ilmu Allah Ta'ala itu tidak limited seperti ilmunya manusia. Dan ilmu Allah Ta'ala itu tidak bersifat ijbari, memaksakan manusia. Jadi Allah Ta'ala maha mengetahui segala-gala apa yang berlaku kepada kita, tetapi ia tidaklah bermakna Allah Ta'ala memaksakan ke atas kita. Jadi manusia mempunyai al-kasbu wal-ikhtiyar, mempunyai usaha dan pilihan. Kita boleh usaha, sebab tu nak makan pun kita pilih apa yang kita nak, bukan dipaksa. Nak cari jodoh pun masing-masing pilih belaka siapa yang dia nak, kan? Bukan dia dipaksa. Adalah kes terpencil, dia dipaksa. Tapi selalunya dia pilih. Jadi maknanya kita ni ada al-kasbu wal-ikhtiyar. Jadi atas usaha dan pilihan kita itulah kita dihisap oleh Allah Azza wa Jal. Dan kita juga ahli sunnah tidak seperti golongan qadariyah, iaitulah golongan yang terus menafikan takdir. Dia terus mengatakan tidak ada takdir Allah Subhanahu wa taala, maka segala-galanya ditentukan oleh manusia. Jadi kalau dia kaya, maka itu adalah merupakan usaha dia sendiri. Tiada campur tangan manusia pun, tak ada campur tangan Tuhan. Segala-galanya ditentukan oleh kita. Jadi kalau kita usaha, kita dapat. Kalau kita tak berusaha, kita tak dapat, umpamanya. Jadi dia tidak menyandarkan segala yang berlaku ini kepada Allah, tetapi semuanya adalah berpunca daripada makhluk semata-mata. Ini golongan yang menafikan pula takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidaklah sehingga sedemikian golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah kita mengatakan tadi bahawa ya Allah Subhanahu wa taala dia mentakdirkan segala sesuatu dan tidak ada yang berlaku ini walaupun kita berusaha, kita memilih, tetapi tidak ada yang berlaku ini kecuali di dalam ilmu Allah, kecuali dengan kehendak dan juga kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berlaku kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak. Orang yang dia usaha, dia tidak akan jadi kaya kalau Allah Taala tidak berkehendak. Berapa ramai orang yang buat usaha yang sama dalam hidup dia, dia bekerja kuat, tapi ada yang berjaya dan ada yang tidak berjaya. Akhirnya balik semula kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Allah Taala jika dia kehendaki berlaku dan jika ia tidak kehendaki maka ia tidak berlaku. Jadi kita ahli sunnah ni kita sentiasa berada pertengahan antara yang kita sebut Jabariyah dan yang kita sebut dengan Qadariyah. Dengan mengambil pendekatan wasatiyah, iaitulah pertengahan, ia dapat mengelakkan daripada kesesatan golongan Jabariyah yang boleh membawa kepada penafian hukum hakam, perintah dan larangan serta dosa dan pahala. Ini kerana apa gunanya perintah dan larangan, dosa dan pahala jika segala-galanya dipaksakan ke atas manusia. Misalnya seorang yang menjadi perompak atau pencuri akan mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan dia menjadi pencuri. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala larang kita jadi pencuri. Tapi kalaulah takdir itu dengan maksud memaksakan, bermakna tak ada guna, sia-sialah perintah dan larangan Allah. Jadi kalau kita guna sifir puak Jabariyah,
maka seolahnya perintah dan larangan Allah itu satu benda yang sia-sia, tak ada faedahnya, kerana semua telah dipaksakan oleh Allah Ta'ala. Begitu juga seorang artis yang berkahwin dan bercerai berulang kali akan mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menetapkan nasibnya begitu. Seolah-olahnya dia dipaksakan begitu. Ya. Jadi selalunya manusia ni kalau segala keburukan, dia akan jadi Jabariyah. Maksudnya benda buruk semua dia sandar pada Tuhan. Semua Tuhan punya pasal ni kan. Kalau benda buruk, dia campur. Dia campur dua. Jabariyah pun ia, Qadariyah pun ia juga. Ya? Benda yang buruk semua disandarkan kepada Tuhan. Tapi kalau yang baik, dia tak sebut Tuhan. Dia lupa dah pada Tuhan. Semua dia punya usaha. Ya? Kononnya. Jadi seumpama contoh ini, berkahwin cerai berulang kali, lalu dia pun kata ini semua telah ditakdirkan oleh Allah. Betul, memang dia ditakdirkan oleh Allah, tapi kita kena muhasabah kan, apa puncanya kan. Kita duk asyik bercerai saja, kahwin cerai. Ini kita biasa baca kan dalam akhbar-akhbar bagaimana berlaku sering kali kepada golongan artis. Jadi para artis kena muhasabah lah. Sebab berita kahwin cerai tu kita bukan nak ambil tahu sangat, tapi benda tu keluar memanjang kan. Bukan kita nak, tak ada tuan-tuan, memang keluar kan. Dalam TikTok, Instagram, tak apa benda lagi memang keluar. Ya. Bukan kita cari pun. Rasanya yang ni baru kahwin, bercerai dah pula. Tengok dah kahwin baru. Contoh ya. Jadi satu gambaran yang tak baik, image yang tak baik. Jadi para artis kena fikirlah kenapa benda tu boleh berlaku. Ya, kena fikirkan apa usaha kita. Jadi jangan kita sekadar sandarkan pada Tuhan. Oh, takdir Allah. Tak boleh lah macam tu. Betul, takdir tu memang takdir. Kan? Kalau dia kahwin sekali seumur hidup pun takdir Allah Ta'ala juga. Kan? Tak ada yang di luar daripada takdir Allah. Ya? Semua dalam takdir Allah. Segala keburukan yang berlaku pada dirinya seolah-olah sengaja dipasrahkan kepada takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sedangkan dia sendiri tidak pernah memuhasabah dirinya apakah perbuatan yang dilakukannya hingga menyebabkan natijah sesuatu itu terjadi. Manhaj wasatiyah juga mengelak daripada menjadi golongan qadariyah yang menjurus kepada i'tiqad mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitulah menyanjung hasil usaha dan amal perbuatannya sendiri sehingga merasakan ia tiada kena mengena dengan kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam menentukan sesuatu. Ya, seolahnya Allah Ta'ala tak ada kena mengena. Kalau dia hendak sesuatu, dia usaha, maka dia dapat. Itu hanya hasil usaha titik peluh dia sahaja, tak ada kena mengena dengan Tuhan. Ya. Ini orang yang seolahnya menafikan takdir Allah atau ketentuan Allah Ta'ala ke atas dia. Tiada erti kata doa dan tawakal bagi golongan seperti ini, sehingga mereka menjadi makhluk yang sombong dan angkuh, seolah-olah semua yang berlaku di dunia adalah berlaku dengan kehendak dan usaha manusia semata-mata. Ya, jadi ini pun golongan yang bermasalah dari sudut akidahnya. Ya. Okey, maksudnya habis kita dalam perbahasan berkenaan dengan wasatiyah dalam hal berkaitan dengan ilahiyat ataupun ketuhanan. Kita sudah bahaskan wasatiyah dalam soal zat Allah, dalam soal sifat-sifat Allah, dalam soal af'al Allah ataupun af'al al-ibad, perbuatan-perbuatan hamba di sisi Allah. Kemudian kita masuk kepada manhaj wasatiyah dalam perkara nubuwat. Manhaj wasatiyah, manhaj pertengahan atau kesederhanaan dalam perkara nubuwat, yakni kenabian. Kenabian itulah merupakan bahagian yang kedua dalam ilmu akidah kita. Jadi kalau kita belajar akidah secara detail, dia akan mula dengan ketuhanan, dan yang kedua dia pergi kepada kenabian. Jadi nubuat adalah perkara yang berkaitan dengan keimanan terhadap para nabi dan rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nubuat dia adalah perkara yang berkaitan dengan keimanan kita kepada para anbiya dan para rasul. Manhaj wasatiyah berada pertengahan antara golongan yang mendewakan para nabi dan rasul sehingga menganggap mereka sebagai Tuhan yang disembah, dengan golongan lain yang mendustakan para nabi,
melemparkan tuduhan ke atas mereka, malah menyakiti para nabi. Ya. Jadi wasatiyah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah berada pertengahan. Antara satu kelompok ni dia terlampau sangat mendewakan para nabi dan rasul. Sehingga dia mengangkat nabi dan rasul itu melebihi tahap kenabian, masuk kepada wilayah ketuhanan. Ya, dia dewakan nabi dan rasul itu sehingga nabi dan rasul itu disembah. Dah jadi seperti Tuhan. Ya, itu seperti yang berlaku kepada Yahudi, mengatakan Uzair ibnullah. Seperti yang berlaku kepada Nasrani, mengatakan Nabi Isa itu ibnullah, anak Tuhan. Ya. Jadi dah sampai ke satu tahap yang melangkaui tahap kenabian. Sedangkan semua Nabi dan Rasul yang diutuskan oleh Allah Ta'ala sejak daripada Nabi Adam AS, sehinggalah Nabi kita Muhammad SAW, tak ada seorang Nabi pun yang mengajak manusia menyembah dia ataupun memuja dia, mendewa-dewakan dia. Tak ada seorang Nabi pun. Termasuklah Nabi kita Muhammad SAW. Nabi SAW pun bila melihat ada kalangan umat dia kecenderungan sedemikian, maka Nabi pun tegur. Nabi kata, la tuturuni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Kamu jangan dewakan aku, jangan lambung tinggi sangat aku ni, seperti mana yang dilakukan oleh popok Nasrani kepada Nabi Isa ibn Maryam. Diangkat sehingga Nabi Isa itu menjadi anak Tuhan. Dikatakan satu oknum daripada 3 oknum, God the Son, anak Tuhan kononnya. Ya. Jadi Nabi tegah dan Nabi kata, innama ana abdullahi wa rasuluh faqulu abdullahi wa rasuluh. Sedangkan aku ini adalah hamba Allah dan Rasulnya, maka panggillah aku sebagai hamba Allah dan Rasulnya. Ya, jangan angkat sehingga menjadi seperti Tuhan, ataupun mendakwa Nabi mempunyai sifat-sifat ketuhanan. Ya. Jadi Nabi kita SAW, walaupun baginda itu Sayyidul Khalq, baginda adalah merupakan penghulu kepada segala kejadian, baginda adalah merupakan Sayyidul Bashar, penghulu kepada segala manusia, Sayyid Al-Thaqalain, penghulu kepada jin dan manusia, penghulu kepada Al-Mursalin, segala utusan Allah, itulah Nabi dan Rasul. Nabi tak pernah angkat diri dia, tuan-tuan, sampai ke tahap seperti Tuhan. Nabi tak pernah angkat sedemikian. Ya? Nabi tak pernah kata bahawa aku boleh menghapuskan dosa. Tak ada. Kan? Tak ada. Bahkan Nabi ajar, wa man yaghfiru dzunuba illallah. Siapakah yang mengampunkan dosa kalau bukan Allah? Allah yang mengampunkan dosa. Nabi ajar kita istighfar kepada Allah. Nabi pun istighfar kepada Allah. Ada riwayat 70, ada riwayat 100 kali Nabi istighfar satu hari. Jadi subhanallah, Nabi tak suruh kita istighfar kepada dia. Astaghfirun Nabi, tak ada astaghfirullah, kan? Mana ada astaghfirun Nabi? Nampak. Tapi ada ajaran-ajaran yang melampau. Dia angkat tok guru dia, sampai tok guru dia boleh menghapuskan dosa anak murid. Nampak tak, tuan-tuan? Ini berlaku dalam Kristianiti, kan? Dalam agama Kristian itu sudah berlaku. Keluar surat-surat pengampunan oleh pihak gereja. Jadi tidak berlaku dalam Islam. Tidak berlaku dalam Islam. Tapi berlaku kalau puak-puak yang tersesat lah. Ya, melampau sangat, angkat tok guru. Sedangkan Nabi SAW pun tak pernah ambil kerja Tuhan. Ya. Sifat Allah, dialah ghafiruz dzunub, kan? Dia yang mengampunkan dosa-dosa kita, bukannya Nabi SAW. Tapi Nabi ada syafaat. Yang tu betul, Nabi ada syafaat. Yang tu yang kita nak daripada Nabi. Yang kita nak daripada Nabi, syafaat Nabi. Syafaat Nabi banyak. Ada syafaatul kubra, itulah syafaat untuk skip, nak percepatkan hisab nanti di mahsyar. Syafaat Nabi pada ahlul kabair, orang buat dosa besar. Syafaat Nabi pada orang yang duduk tengah-tengah 50-50. Dia punya pahala 50, dosa 50. Nabi boleh minta Allah Ta'ala supaya lepaskan orang tu. Ya. Pada orang yang dah masuk dalam neraka, Nabi juga minta untuk dikeluarkan. Jadi memang kita nak sangatlah pada syafaat Nabi. Sebab tu kita selawat pada Nabi SAW, ikut Nabi. Ya. Puji Nabi tak apa, jangan puja Nabi. Itu tak boleh. Ya.
Jadi ada golongan yang mendewakan Nabi dan Rasul yang melampau-lampau sangat, tuan-tuan ya. Dan ada pula satu golongan yang mendustakan Nabi. Maksudnya dia tak akui adanya Nabi, profetik tak ada, kenabian kerasulan tak ada. Ini golongan memang dia tolak, dia tak terima lah. Sama ada dia memang orang kata orang kafir lah kan, ataupun dia orang Islam yang jenis liberal ni. Yang jenis liberal ni dia nak kata bahawa kita ni dengan Muhammad tu tak ada beza, sama. Muhammad hanya diutuskan oleh Tuhan untuk bawa Al-Quran kepada kita. Jadi golongan ni dia tolak hadis. Sebab kalau dia terima hadis bermakna seolah dia terima kenabian dan kerasulan. Tapi Quran dia tak berani nak tolak lah. Kalau tidak dia bukan Islam lah, orang panggil dia kafir lah kan. Jadi dia kata Quran sahaja yang Nabi bawa. Jadi Nabi ni macam postman. Nabi macam postman. Ini yang dipegang oleh puak macam Kasim Ahmad, puak-puak yang kita kata jenis orang kata pegang Quran sahaja, inti hadis, dan kebanyakan jana sesat pun samalah. Ya. Tapi yang ni lagi melampau lah. Macam Kasim Ahmad, Jemaah Quran Malaysia, Osman Ali, semua tu memang dia kata Nabi Muhammad itu hanya Nabi ketika hidupnya. Ketika wafatnya maka dia bukan lagi Nabi dan tak perlu dipanggil Nabi lagi dah. Jadi semua cerita tentang Nabi ketika hidupnya itu menjadi sejarah. Boleh bacalah sekadar riwayat sejarah. Tapi dia bukan pedoman dan bukan panduan hidup kita. Ini golongan yang melampau. Sebab dia tolak kenabian, tak ada. Kan? Dah meninggal tak ada dah kenabian. Jadi kita sama macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata mereka. Jadi boleh buat syariat sendiri, boleh faham sendiri Quran tu, sebab hadis bukannya pedoman, bukan panduan. Jadi kalau yang Rasulullah solat tu, itu cara dia solat. Jadi kita boleh reka cara solat kita lah. Tak ada masalah. Kan? Dia kata hum rijal wa nahnu rijal. Maksudnya dia nak kata mereka tokoh, kami pun tokoh juga. Kalau Muhammad boleh fikir cara syariat macam itu, maka kita pun boleh buat syariat cara macam kita, yang sesuai dengan zaman kita. Ini banyak dipakai oleh puak-puak yang kononnya dia kata dia progresif Muslim lah kan, reformis Muslim lah, apa benda liberal Muslim lah kononnya. Ya? Jadi ini golongan yang dia dustakan Nabi. Dia tolak kenabian, tak ada kenabian dia kata. Dan bila dah dia katakan sedemikian, sudah tentulah pelbagai tuduhan, fitnah, kritikan ke atas Nabi dan Rasul, terutamanya Nabi kita lah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengok lately ni di barat kan teruk, di barat. Dulu dipanggil apa ni, ada seorang penulis karikatur ni kan, Geert Wilders, saya ingat yang dulu tu lah, Geert Wilders. Tapi Geert Wilders ni dia Belanda kan, Belanda, Dutch punya orang. Dia ada kawan dia rapat, nama apa, dia ada kawan rapat dia yang selalu pergi dengan dia sekali lah. Memang dia anti lah pada Nabi SAW, buat kempen supaya buat pertandingan karikatur yang tercantik, yang terhebat tentang Nabi lah, tentang penghinaan kepada Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kawan dia tu akhirnya, tuan-tuan, kawan dia tu masuk Islam akhirnya. Kawan baik dia tu akhirnya masuk Islam. Nama apa saya tak ingat dah. Kawan baik dia masuk Islam. Jadi, dan benda ni banyak kali berlaku di barat. Setiap kali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dikritik, dihina macam-macam. Bukan dikritik, dihina. Kalau kritik ni mungkin ada jugalah orang kata nilai-nilai ilmiah akademik itu mungkinlah ada kan, walaupun mungkin tak kita tolak, tak terima lah. Tapi ini memang hina, lukis kartun entah apa benda lagi. Di Sweden baru ni kan dibakar Al-Quran. Jadi benda macam ni bila berlaku di Eropah, di barat, tuan-tuan, dia punya reaction dia lain. Dia tak macam masyarakat kita ni kan. Dia respon dekat sana bila dia tengok orang bakar Quran. Kenapa orang bakar Quran? Ni style orang barat ni. Lalu dia akan cari Quran tu dan dia akan baca. Kenapa bakar Al-Quran? Dia kata Quran ni kitab teroris contohnya. Dia akan baca, dia akan tengok betul ke dalam Al-Quran itu menyeru kepada terorisme contoh. Sama juga bila dia kutuk caci Nabi sallallahu alaihi wasallam macam-macam, dia akan kaji apa dia sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dia Muhammad ni yang sebenarnya, sehingga dikutuk, dikata sedemikian. Dan akhirnya bila dia cari kebenaran, tuan-tuan, akhirnya dia jumpa dan dia memeluk Islam.
Itu yang berlaku di barat. Alhamdulillah. Sebab tu kita kata wa makaru wa makarullah. Kan wallahu khairul makirin, dia merancang buat perancangan jahat, tapi perancangan Allah jauh lebih baik daripada itu lagi. Ada hikmah. Bukanlah kita galakkan benda tu kan, kita tak mahu benda tu berlaku. Tapi sebenarnya ada hikmah di sebaliknya. Ya, akan membuka mata orang barat ni untuk mengkaji Al-Quran, untuk mengkaji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, takkan ada seorang penulis. Mereka akan Michael Hart, dia tulis buku The 100 kan. The 100 dikumpulkan 100 orang, nombor 1 tokoh yang terhebat dalam dunia sepanjang zaman ialah Muhammad ibn Abdullah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dia Jewish, dia orang Yahudi, ya. Para nabi adalah manusia biasa yang makan, berjalan di pasar, ada yang berumah tangga dan beranak pinak. Yang hanya membezakan antara kita dan mereka ialah mereka dikurniakan wahyu untuk disampaikan dan disokong dengan mukjizat. Firman Allah Subhanahu wa taala, qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basyarum mithlukum walakinallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biiznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Bermaksud rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, kami ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu juga. Tetapi Allah melimpahkan kurnia-Nya kepada sesiapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, dan kami tiadalah berkuasa membawa kepada kamu sebarang bukti mukjizat melainkan dengan izin Allah. Dan dengan yang demikian maka kepada Allah jualah hendaknya orang-orang yang beriman berserah diri. Ini ialah banyaklah dalam Al-Quran ni, saya hanya bawa satu ni lah. Sebenarnya banyak sangat dalam Al-Quran nak menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala yang memilih di kalangan manusia ini seorang Nabi. Dengan hak prerogatif, hak mutlak yang ada pada Allah, maka Allah Ta'ala pilih siapa di kalangan manusia ni untuk diangkat menjadi Nabi. Dan Allah Ta'ala sokong dengan mukjizat. Jadi seorang yang mengaku Nabi itu, dia akan disokong dengan mukjizat. Mukjizat iaitulah perkara mencari adat yang melemahkan orang yang mencabar kenabiannya. Ya, jadi nabi-nabi yang akhir zaman semua karut-marut belaka. Kan, sekadar mengaku saja sebagai nabi, tapi mukjizatnya tak ada. Bila dicabar dia tak boleh nak jawab, kan? Dia tak boleh nak pertahankan, nak menunjukkan kebatilan dia. Sebab tu tidak ada lagi nabi selepas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ni yang mereka tak terima. Golongan yang mendustakan nabi tadi, mereka kata tak ada. Ya. Tak ada yang kata Tuhan utuskan seorang manusia istimewa, kononnya dia membawa risalah. Ya, dia tak terima puak-puak ni. Dalam konteks Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manhaj wasatiyah mengambil pendekatan mengutamakan penegakan risalah dan sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbanding sekadar mengagung-agungkan jasad dan keturunan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, memang kita wajib memuliakan jasad, tubuh badan Nabi dan keturunan Nabi. Wajib. Itu tidak syak lagi. Ya. Tapi yang kita perlu utamakan ketika Nabi dah tidak lagi bersama dengan kita pada hari ini ialah meneruskan risalah Nabi. Sebab itu yang masih ada pada hari ini. Ya. Yang masih ada pada hari ini iaitulah mesej Islam inilah yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jadi jangan sekadar hanya mengagung-agungkan jasad, tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi bukan bermakna tuan-tuan jangan sampai tak kenal Nabi itu sehingga pada tubuh badan jasad pun kita tak kenal. Kita kena kenal. Kena kenal baru kita rasa cinta pada Nabi. Sebab itulah Imam Tirmizi dia tulis buku Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kesempurnaan Nabi Muhammad, kepribadian Nabi Muhammad, kesempurnaan kepribadian Nabi Muhammad. Apa dia cerita? Dia cerita daripada khalqiyah dan khuluqiyah. Iaitulah pada tubuh badan, paras rupa jasad Nabi sehinggalah kepada akhlaknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab orang ni kalau dia tak kenal maka dia tak cinta. Kalau dia tak kenal peribadi, betul tak? Bila dia kenal peribadi dia akan jatuh cinta. Sebab tu kena baca Asy-Syama'il Muhammadiyah tu, kena baca tuan-tuan. Beli buku tu, banyaklah diterjemah tuan-tuan. Bahasa Malaysia kita berada, sebahasa Indon lagi banyak. Cuma bahasa Indon hati-hati, kadang kita tak faham istilah terjemahan dia tu. Beli yang bahasa Melayu tuan-tuan.
Ya, biar kita kenal Nabi tu, macam mana dadanya, bidangnya, macam mana dia punya tinggi dia, tak rendah tak tinggi, kulit dia macam mana, putih kemerah-merahan, macam mana dia punya dahi dia kan. Baca supaya kita jadi jatuh cinta kepada Nabi. Macam mana Nabi makan, dia bercakap, dia berjalan macam mana. Tuan-tuan kena kenal. Kena kenal Nabi SAW pada peribadinya. Bukan kita nak rendahkan, tidak. Mesti kita kenal. Adalah tidak salah untuk memuji dan mengenang Rasulullah SAW dengan membaca pelbagai qasidah, tak salah kan. Yang kita buat pada hari ini, alhamdulillah, setiap kali kita sambut Maulidur Rasul, kita berqasidah, kita baca syair yang memuji-muji keadaan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sama jasadnya ataupun keturunan baginda, ya. Namun apa yang lebih penting adalah melaksanakan risalah yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang lebih penting lagi. Memuji memang tak ada masalah. Wansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadarihi ma syi'ta min azamin fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fa yu'rabu anhu natiqun bifahmi. Kata Imam Al-Busiri dalam burdah dia, qasidah dia, kata kamu nisbah sandarlah kepada Nabi itu, zatnya itu apa juga kemuliaan yang kamu nak sandarkan. Sandarkanlah kepada Nabi itu dari sudut dia punya kedudukan dia tu, apa juga keagungan yang kamu nak sandarkan. Kerana sesungguhnya fadl, iaitulah kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi itu tidak ada padanya had, sehingga mampu untuk diungkapkan dengan lidah. Kalau ikutkan macam mana tinggi sekali lah apa yang disebut oleh Imam Al-Busiri itu, memuji Nabi kita SAW. Tapi maksud dia masih dalam had syarak lah. Maksudnya masih dalam had ataupun batasan syarak. Jangan kita puji Nabi sampai kita menipu kan. Nabi itu kita gambarkan macam Superman, boleh terbang lah apa contoh. Jangan kan. Betul Nabi dia naik ke langit dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, tapi Nabi kemudian tak terbang dah kan, sekali itu je. Jadi jangan pula kita tambah-tambah benda yang karut-marut. Mesti semuanya mesti bersandarkan kepada nas yang ada, berdasarkan riwayat hadis-hadis sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sabit. Jangan direka-reka. Ya, memang kelebihan Nabi itu tak terkira banyaknya. Tapi yang lebih penting daripada itu, betul kita dah kenal Nabi peribadinya, syakhsiahnya, keturunannya apa semua, tapi yang lebih penting daripada itu apa dia? Iaitulah mesej yang Nabi hantar kepada kita tu. Mesej yang Nabi hantar kepada kita tu, iaitu agama yang Nabi bawa kepada kita tu. Kalau kita puji dia, tapi dalam masa yang sama umpamanya semayang pun tidak. Dalam masa yang sama aurat pun tak tutup. Dalam masa yang sama riba pun hantam juga, tuan-tuan. Rasuah pun ambil juga. Jadi apa gunanya? Apa gunanya? Itu maksud dia, ya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kamu, maka terimalah serta amalkan. Dan apa jua yang dilarangnya kamu melakukannya, maka patuhilah larangannya. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah amatlah berat azab seksanya bagi orang-orang yang melanggar perintahnya. Ia juga merupakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita berpegang teguh dengan sunnahnya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, saya wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, taat dan tunduk kepadanya, walaupun yang menyampaikannya hanyalah seorang hamba Habsyi. Dan sesungguhnya sesiapa antara kalian yang akan hidup sepeninggalanku dan mendapati perselisihan yang banyak, maka berpeganglah dengan sunnahku dan sunnah para khulafa Rashidin yang telah mendapat petunjuk, berpegang eratlah dengannya dan berwaspadalah kalian daripada setiap perkara yang diada-adakan, kesemuanya itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Ini maksud dalam konteks bid'ah dari sudut i'tiqadiyah, iaitulah bid'ah dalam perkara akidah dan para usulul ibadah, dalam perkara yang berkaitan dengan asas-asas ibadah, bukannya dalam soal furu'. Tidak ada bid'ah dalam persoalan furu'. Jadi yang ni Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita supaya kuat, berpegang teguhlah dengan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam kan. Dan dalam riwayat lain yang banyak, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebut bahawa alaikum bil jamaah, hendaklah kita bersama dengan jamaah. Sebab itu para ulama combinekan golongan yang benar itu sebagai golongan yang mengikut sunnah dan jamaah.
Golongan yang mengikut sunnah dan jamaah. Jadi kalau jamaah di zaman Nabi itu sallallahu alaihi wasallam ialah sahabah, para sahabat yang merupakan anak-anak murid Nabi, kan. Kemudian para sahabat ni menyampaikan pula kepada generasi selepas dia, iaitulah tabi'in. Tabi'in itu pengikut. Pengikut siapa? Pengikut sahabat. Sahabat tadi ikut Nabi. Kemudian tabi'in menyampaikan kepada generasi selepas dia, namanya atba' tabi'in. Jadi itu semua jamaah. Begitulah Islam ini disampaikan daripada satu generasi ke satu generasi. Daripada satu jamaah ke satu jamaah, yang mustahil satu jamaah ni berdusta. Sebab Nabi kata, la tashtami ummati ala dalalatin fa idza ra'aitum ikhtilafan fa alaikum bisawadil a'zam. Bahawa umatku ini mustahil dia berkumpul satu generasi itu untuk melakukan kesesatan. Kalau kamu melihat ada yang buat satu kelompok kecil, kan, dia buat doktrin dia, tok guru dia sendiri apa semua, keluar daripada jamaah ini, fa alaikum bisawadil a'zam. Kamu mesti bersama yang ramai. Saya kalau pergi haji, kalau orang minta tazkirah, yang ni selalu saya sebut, kan. Nak tengok tuan-tuan macam mana Allah Taala pelihara umat ini, tengok waktu kita solat, waktu kita buat haji, tuan-tuan. Inilah dia jamaah orang Islam. Inilah dia jamaah orang Islam. Kalau ketika wukuf, kita semua pergi wukuf dekat Arafah, ada pula geng dia pergi wukuf dekat Mina. Apa cerita? Kan? Ada pergi wukuf dekat Muzdalifah. Apa cerita, tuan-tuan? Kalau dia buat satu benda yang baru, bermakna ada problem lah tu. Sebab kita tak akan berbeza pada perkara usul, pada soal prinsip, pada soal yang asas dalam akidah dan ibadah ni kita tidak akan berbeza. Sebab tu kita semua boleh ikut dengan satu imam di haram itu, sama haram Makkah atau haram Madinah, kita boleh ikut walaupun satu imam, tak ada masalah. Tapi ada kelompok yang tertentu dia berpura-pura ikut kita. Dia solat, kalau nak tengok ini, tengok dekat Madinah. Kat Mekah itu kita mungkin payah sikit lah, sebab Mekah ni waktu-waktu larangan pun orang boleh solat, tak ada masalah. Tapi di Madinah pun waktu larangan dia solat juga. Kita selesai saja solat subuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada grup bangun pula dah. Kita tahulah grup yang tertentu tu. Dia solat balik, Yang tadi itu saja ikut. Berpura-pura ikut. Ini adalah kumpulan-kumpulan yang seumpama ini, tuan-tuan. Senang cerita, ini kumpulan Syiah lah. Kita labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik, dia labbaik ya Ali, labbaik ya Husain. Itu pening lah tu. Mana tuan-tuan tengok, dia kalau ada benda yang dia buat dalam soal usul, terutama usul lah selalunya, yang bertentangan dengan kita, itu golongan yang terkeluar lah dia itu daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu dia. Jadi Islam ni dia datang sedemikian, dia datang sedemikian. Sebab tu disebut golongan yang benar itu sebagai sunnah dan jamaah. Itulah yang menginterpretasikan Al-Quran itu, yang menjelaskan isi kandungan Al-Quran itu melalui sunnah dan jamaah itu. Terdapat segelintir golongan yang mengaku pencinta Rasulullah SAW, namun kecintaan itu apabila tidak diseimbangkan dengan cinta kepada jasad Nabi dengan cinta kepada sunnah baginda, dibimbangi akan membawa kepada pelanggaran terhadap batas-batas hukum. Yang ini insya-Allah nanti kita akan detailkan tentang soal orang yang klaim cinta kepada Nabi SAW tetapi mereka amat jauh daripada Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita sambung dalam kuliah kita yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.